Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, untuk pengajaran hari ini, cikgu sediakan satu video pengajaran untuk kamu membuat rujukan bagi menyelesaikan tugasan yang akan cikgu bagikan sebentar saja lagi. Okey, baiklah. Tajuk atau topik pengajaran pada hari ini ialah cara membina ringkasan. Okey. Ringkasan ni cikgu pasti semua dah pernah belajar, semua dah pernah jawab soalan ringkasan dan pernah menduduki peperiksaan pun. Lepas tu dah pernah jawab dah soalan berkaitan ringkasan. Jadi hari ni cikgu hanya untuk untuk kamu ingat kembali format ringkasan, ciri-ciri ringkasan dan cara untuk membina ringkasan dengan baik. Dengan baik dan tepatlah. Okey, baik. Okey, ciri-ciri ringkasan. Okey, kita tengok ciri-ciri ringkasan. Yang utamanya ada 3, iaitu yang pertama, tidak memerlukan pendahuluan. Okey, baiklah. Kalau ringkasan, dia tidak memerlukan pendahuluan. Terus masuk kepada isi tersurat. Isi tersurat sepatutnya kemukakan 5 isi tersurat yang kamu cari dalam petikan atau yang kamu kena pasti dalam petikan lah. Tapi sebaiknya atau digalakkan kamu mencari 6 isi tersurat. Cikgu ingin tegaskan di sini, kalau ringkasan tiada isi tersirat. Okay, tiada isi tersirat ya. Ambil isi tersurat sahaja. Isi yang terdapat dalam petikan sahaja iaitu isi tersurat. 6 isi tersurat sahaja. Jadi tak payah tulis isi tersirat lah. Ambil isi tersurat saja. So, kemudian kesimpulan. Kesimpulan ni kalau ringkasan tiada kesimpulan. Okey. Jadi apa yang ringkasan ni utamakan ialah isi saja. Isi tersurat sahaja. Jadi dia tiada pendahuluan, dia tiada kesimpulan, tiada isi tersirat, hanya isi tersurat sahaja yang diminta. Okey, peringatan ya. Bilangan patah perkataan hanyalah 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Jadi ikut arahan soalan. Okey. Kalau arahan soalan tu dia bagi tahu dia hanya nak 80 hingga 100 perkataan sahaja, maka tulis 80 hingga 100 patah perkataan sahajalah. Tidak lebih 100 patah perkataan. Kalau macam dah hampir 100 patah tu ataupun 90 lebih tu dah boleh berhenti. Dah boleh berhenti tulis dah. Dah boleh kira patah perkataan. Jadi risau jika terlebih patah perkataan tidak akan diambil kira. Jadi membazir masa kan situ. Tulis banyak-banyak dia dah ambil pun. Jadi cukuplah sampai 100 patah perkataan sahaja. Atau 90 lebih pun dah boleh berhenti menulis. Okey. Okey, kita tengok kehendak soalan. Biasanya kehendak soalan ni dia tidak lari daripada dia nak langkah-langkah. Atau langkah-langkah ni sama je maksud dia dengan inisiatif atau cara-cara. Ini merupakan kehendak soalan yang pertama iaitu langkah-langkah, inisiatif dan cara-cara. Yang kedua, kepentingan, kelebihan, faedah, manfaat. Ni sama je maksud dia. Okey, yang ketiga, punca-punca atau faktor-faktor atau sebab-sebab. Okey, ni juga merupakan kehendak soalan. Yang keempat, kesan-kesan, impak. Okey, inilah antara kehendak soalan yang biasanya yang diminta oleh pembuat soalan lah ataupun dalam soalan ringkasan. Okey. Cara membina ringkasan. Okey, penegasan satu perenggan sahaja. Satu perenggan sahaja. Kenapa satu perenggan sahaja? Sebab dia tiada pendahuluan, dia tiada kesimpulan, terus masuk isi tersurat. Jadi hanya buat satu perenggan saja, terus masuk isi tersurat. Tidak perlu membuat pendahuluan, tidak perlu membuat kesimpulan. Okey, cara untuk membina ringkasan. Okey, kita mula ayat dengan antara. Antara
Lepas tu masukkan kehendak soalan. Kalau kehendak soalan dalam tu dia nak kepentingan. Jadi kita tulis antara kepentingan pemakanan seimbang ialah. Lepas tu masuk isi tersurat yang terdapat dalam petikan. Itu isi yang kita kena pasti. Isi yang pertama. Masukkan sini. Antara kepentingan pemakanan seimbang ialah. Masuk isi pertama. Dah siap tulis isi pertama. Tulis isi yang kedua. Ditambah dengan penanda wacana. Tulis penanda wacana. Selain itu, lepas tu masuk isi tersurat yang kedua. Okey, dah siap tulis isi tersurat yang kedua. Masuk isi tersurat yang ketiga. Tulis penanda wacana juga. Seterusnya, masuk isi yang ketiga. Kemudian, nak masuk isi keempat. Masuk pula penanda wacana. Di samping itu, masuk isi yang keempat. Lepas tu selanjutnya ialah penanda wacana. Lepas penanda wacana masuk pula isi yang kelima. Jadi akhir sekali masuk isi keenam. Akhir sekali juga merupakan penanda wacana. Jadi setiap satu isi yang kita hendak tulis atau kita hendak kemukakan, kita kena tulis penanda wacana. Tulis penanda wacana, masuk isi. Tulis penanda wacana, masuk isi seterusnya. Tulis penanda wacana, masuk isi lagi sampailah akhir sekali. Masuk penanda wacana. Okey, kalau ada murid yang nak gabung isi, boleh je ni nak gabungkan. Tapi digalakkan buat satu ayat, satu penanda wacana lah sebab ni ringkasan kan. Tapi kalau macam untuk jimat patah perkataan, boleh je untuk gabungkan. Contohnya nak masuk isi ni, nak gabung isi yang kedua dengan ketiga kan. Selain itu, masuk isi kedua dan isi yang ketiga. Lepas tu baru buat penanda wacana yang seterusnya lah. Lepas tu baru masuk isi keempat dan kelima. Boleh je buat nak gabung kan. Kalau macam nak jimat patah perkataan. Okay, jika rasa macam banyak lagi patah perkataan kita nak tulis macam pendek lagi kan. Boleh je nak buat satu-satu. Inilah. Buat satu penanda wacana, satu isi. Okay, kita tengok ni merupakan salah satu contoh petikan. Okay. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan amalan pemakanan seimbang. Okey, jadi kehendak soalan di sini ialah kepentingan amalan pemakanan seimbang. Okey, panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey, tengok sini. Dia kata tidak melebihi 100 patah perkataan. Maka tidak sampai 100 patah perkataan dah boleh berhenti menulis. Tulis mengikut kehendak soalan kepentingan. Okey. Baca petikan yang diberikan dengan teliti. Contoh. Perenggan pertama. Cari isi perenggan pertama. Ada tak menunjukkan kepentingan? Tiada kan? Ada perenggan pertama. Masuk perenggan kedua. Baca perenggan kedua dengan teliti. Antara kepentingan pengambilan makanan seimbang ialah ini terus terang menunjukkan ini merupakan kehendak soalan. Isi tersurat yang pertama. Ni orang kata terang lagi bersuluh ni. Isi pertama. Dia tunjuk dah isi pertama. Dapat membina badan yang kuat dan sihat. Lepas tu isi yang kedua. Okay, lepas penanda wacana dia tulis isi yang kedua. Selain itu, keperluan vitamin yang mencukupi dapat diperoleh melalui amalan pemakanan seimbang. Okay, ni isi yang kedua. Okay. Yang ni nak ambil ke tak? Hal ini dikatakan demikian kerana. Bila ada ayat hal ini dikatakan demikian kerana, ni merupakan ayat huraian. Ayat huraian tidak perlu diambil. Jangan ambil ayat huraian. Cukuplah kita ambil isi utama sahaja. Sini dia nyatakan keperluan vitamin. Jadi ayat hal ini demikian kerana dia hanya untuk menerangkan
penyerapan vitamin ni macam mana dalam tubuh manusia. Jadi ni merupakan ayat huraian. Sebarang ayat huraian, ayat contoh atau peribahasa atau unsur perbandingan atau apa-apa tidak perlu diambil. Cukuplah hanya ambil isi utama sahaja. Okey, kita tengok perenggan ketiga. Kita juga mampu menghindarkan obesiti dan mengekalkan berat badan ideal melalui amalan pemakanan seimbang. Ini merupakan isi tersurat yang ketiga. Okey, seterusnya. Pemakanan seimbang juga membolehkan perkembangan mental tidak terganggu. Ini isi yang seterusnya. Isi yang keempat. Hal ini demikian kerana. Ada pula hal ini demikian kerana. Ini merupakan ayat huraian. Jadi tidak perlu ambil. Hanya ambil sampai membolehkan perkembangan mental tidak terganggu. Sampai di sini sahaja. Okay, cari isi seterusnya. Pemakanan seimbang juga merangsang tumbuhbesaran seseorang remaja lebih sempurna dari aspek fizikal. Remaja memerlukan zat yang cukup. Ini merupakan ayat yang diulang. Sebab apa? Tengok ni. Isi tersurat yang kelima. Dia dah sebut merangsang tumbuhbesaran. Tumbuhbesaran sudah disebut di sini. Ayat yang kedua sebut lagi tumbuhbesaran. Maka ini merupakan ayat yang diulang. Jadi tidak perlu ambil. Hanya ambil ayat yang pertama ni saja. Merangsang tumbuhbesaran seseorang remaja lebih sempurna dari aspek fizikal. Sampai situ saja. Okey, isi yang terakhir. Pemakanan seimbang juga dapat menjana tenaga. Dapat menjana tenaga merupakan isi keenam, iaitu isi tersurat dalam petikan yang diberikan. Jadi, ada 6 isi tersurat yang terdapat dalam petikan ini. Jadi, kehendak soalan berkaitan kepentingan amalan pemakanan seimbang, kita dah boleh buat ringkasan. Okey, dah boleh mula buat ringkasan. Okey, contoh ringkasan sini kan. Kita mula ayat dengan isi tersurat terus. Terus masuk isi tersurat. Tiada pendahuluan. Okey, antara kepentingan pemakanan seimbang ialah dapat membantu kita membina badan yang kuat dan sihat. Okey, kita tengok isi tersurat yang pertama tadi dalam petikan. Dapat membina badan yang kuat dan sihat. Itu je ayat dia yang pertama. Tapi sini kita tambah perkataan apa? Antara kepentingan pemakanan seimbang ialah dapat membantu kita membina badan yang kuat dan sihat. Okey, kita tambah perkataan kita. Tambah perkataan kita di sini. Okey. Ayat ni menambah perkataan kita. Bagi membuatkan ayat tu lain sikit daripada petikan yang diberikan kan. Okey. Okay. Isi yang kedua. Selain itu, keperluan vitamin yang mencukupi dapat kita peroleh melalui amalan pemakanan seimbang. Okay. Isi yang kedua, apa beza dengan isi dalam petikan? Okay, cuba tengok sini. Dapat diperoleh. Kalau dalam petikan asal, dapat diperoleh. Okay, kita hanya tukar sikit je. Dapat kita peroleh. Dapat diperoleh, tukar dengan dapat kita peroleh. Tambah gitu je. Tu pun dah membuatkan ayat tu lain kan daripada petikan. Satu lagi, tambah penanda wacana sebelum mula ayat atau isi yang kedua lah. Lepas tu tukar sikit sini. Okay, isi yang ketiga. Kita juga dapat menghindarkan obesiti dan mengekalkan berat badan ideal. Okey, perkataan dapat. Kalau kita tengok dalam petikan asal, isi tersurat yang ketiga, mampu. Mampu ni sama erti dengan dapat. Jadi kita tukar perkataan mampu dengan dapat. Kita juga dapat menghindarkan obesiti dan mengekalkan berat badan ideal melalui pemakanan seimbang. Okey, sama je ayat lain, kita cuma tukar dapat. Okay, dalam ringkasan ni, kita hanya tukar beberapa perkataan sahaja. Supaya dia lain sikit daripada petikan asal. Kita tak boleh tiru sebiji-sebiji. Sebab ada markah dia. Dari segi ayat gramatis.
dari segi bahasa dia ambil markas itu. Jadi tukar sikit ayat sini. Contoh perkataan gini lah, kalau dapat kita tukar. Kalau perkataan mampu kita tukar menjadi dapat. Ataupun kalau faktor dia tulis sini kita tukar punca. Gitulah tukar satu perkataan pun tak apa. Asalkan kita tukar dan satu ayat tu kita tukar satu perkataan. Okey, lepas tu mula ayat seterusnya, guna penanda wacana di samping itu pemakanan seimbang juga membolehkan perkembangan mental kita tidak terganggu. Okey, di sini cikgu cuma tambah mental kita. Mental kita tidak terganggu. Kalau ayat asal dia mental tidak terganggu kan. Okey, cikgu hanya tambah perkataan kita di sini. Okey, hanya tukar ataupun tambah je. Tapi jangan tukar keseluruhan ayat, takut mengubah makna asal perkataan tersebut. Jadi hanya tukar satu atau dua patah perkataan sajalah. Okey, isi yang kelima, seterusnya bagi remaja pula pemakanan seimbang dapat merangsang pembesaran seorang remaja lebih sempurna dari aspek fizikal. Jadi apa yang ditukar sini? Cikgu hanya tambah perkataan bagi remaja pula. Gitu. Bagi remaja pula. Tapi ayat belakang ni sama je dengan ayat asal petikan. Okay. Cuma yang depan ni kita tambah penanda wacana dulu. Baru mula ayat isi tersurat yang ke-5. Okay, isi tersurat yang ke-6 iaitu yang terakhir sekali. Akhir sekali pemakanan seimbang dapat menjana tenaga. Ayat asal dia dapat menjana tenaga saja. Tapi sini cikgu tambah lebih sikit, iaitu untuk membolehkan kita bergerak aktif sepanjang hari. Tambah ni je lah. Ataupun kalau tak mau tambah pun, tambah sikit pun tak apa. Dapat menjana tenaga supaya bergerak aktif. Dah noktah. Dah sampai situ je. Lepas tu, dah siap ringkasan. Jadi ni contoh ringkasan yang dah dibina tadi daripada petikan yang kita kena pasti isi tersurat tersebut. Jadi dah siap tulis, boleh kira patah perkataan. Setiap patah perkataan ni kira. Lepas tu tulis kat bawah ni berapa patah perkataan yang kita dah tulis. Iaitu kalau sini cikgu tulis 82 patah perkataan. Ni yang cikgu kira sinilah. 82 patah perkataan. Tulis bawah, pada bawah, lepas tu tulis bawah pada bahagian kanan. Okay, baiklah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap video ni dapat memberi manfaat kepada kamu semua dan menjadikan rujukan untuk kamu buat tugasan yang akan kamu buat nantilah. Okey, jadi tugasan pada hari ini buat latihan ringkasan iaitu buku latihan modul, iaitu muka surat 87 dan muka surat 88. Jadi kalau tak faham boleh tanya cikgu atau PM cikgu kat WhatsApp ke kat Telegram pun boleh. Okey, rasa itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih.